Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi malam 22 November 2020 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi daerah Kuching dilanjutkan sehingga 27 November depan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga pemangku pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Tan Sri Dr. James Jemut Masing berkata bagaimanapun tempoh lanjutan itu boleh dipendekkan sekiranya tiada lagi keperluan penguatkuasaan PKPB di daerah Kuching. Dalam tempoh 14 hari yang lepas, masih terdapat 58 kes positif tempatan di daerah Kuching. Taburan kes-kes yang kira ini tidak bertumpu kepada kawasan tertentu sahaja. Oleh yang demikian, setelah penilaian risiko, maka tempoh PKPB di Sarawak di daerah Kuching dilanjutkan sehingga 27 November 2020. Sekira dalam tempoh melanjutkan PKPB ini, JPBNS mendapati bahawa tiada lagi keperluan untuk mekuat kuasa PKPB ialah dipendekkan pada bila masa. Turut dimaklumkan beberapa keputusan bagi isu lain antaranya pelanjutan tata cara kemasukan ke Sarawak, pergerakan keluar masuk daerah Kuching, pembukaan taska dan tadika bagi zon merah dan zon kuning dan juga bilangan penumpang dalam kenderaan persendirian. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. James memaklumkan tiada kes positif dicatatkan hari ini dan jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 1,055 kes. Laporan seterusnya mengenai projek pembangunan di Kampung Limpaki, kawasan Bukit Kota. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, kampung tersebut telah menerima peruntukan sebanyak RM150,000 bagi menaik taraf jalan pertanian sepanjang 1 kilometer dan mewujudkan projek agro makanan pada tahun ini. Alhamdulillah, dan kita pasti dengan siapnya jalan ini nanti memudahkan para petani-petani untuk membawa keluar produk utama mereka di sini adalah kelapa pandan. Itu yang pertama. Projek agro makanan untuk Kampung Limpaki pada tahun 2019 ada seorang, 2020 ada seorang. Masing-masing menerima bantuan input seperti mesin dan sebagainya berjumlah 30,000 seorang. Jadi 2019-2020 ada 60,000. Selepas mengadakan lawatan kerja tapak projek dan bantuan Jabatan Pertanian bahagian Limbang di Kampung Limpaki, beliau memberitahu pihaknya juga telah mengenal pasti 3 projek yang akan dilaksanakan di Kampung Limpaki pada tahun 2021. Berikut pula, pelbagai program dan projek pembangunan telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi memenuhi keperluan rakyat khasnya di kawasan Daro. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi'i Ahmad berkata, kerajaan negeri di bawah pimpinan gabungan Parti Sarawak GPS akan sentiasa memastikan hak dan keperluan rakyat di negeri ini terjaga. Kerajaan dah beri satu jaminan. Kalau nak hak kita, kerajaan akan, kalau perlu pun untuk pembangunan, walaupun kita pun yang akan pakai jaya, kerajaan tetap bayar juga kita dengan nilai pasar mengikut harga pasaran dan tidak akan merugikan rakyat. Dalam majlis perasmian program pemakasaan wanita di Kampung Penasu pada Sabtu, beliau menambah kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak RM35 juta kepada SK Penasu baru serta asrama sekolah berkenaan. Beralih ke laporan mengenai projek penahan hakisan tebingan Sungai Simunjan, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian Kuching Samarahan akan membuat kerja-kerja survey dan siasatan di tapak runtuhan tanah di tebingan Sungai Simunjan. Tindakan itu diambil bagi membolehkan penilaian semula dilakukan agar langkah-langkah segera dapat diambil untuk mengatasi runtuhan tanah di lokasi sama. Turun padang melakukan tinjauan projek penahan hakisan tebingan Sungai Simunjan pada Ahad adalah Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Sosioekonomi Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Dris serta rombongan lain.
Untuk rekod projek yang bernilai 10 juta ringgit dan sepanjang 525 meter itu telah siap 95% dan dijangka siap pada 17 November lepas. Sekian edisi malam bersama saya Alfairez Jemuri dan kru penerbitan. Berita-berita terkini Sarawak boleh didapati di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.